السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم ارحمنا. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وارزقنا فهما صادقا. أما بعد. Yang saya kasihi ahli Tuan Kuasa Surah An-Nur Fasal 2 ini, hadirin hadirat, ada muslimah yang berkaya, okey. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama dah kita tak jumpa, bukan kerana kesibukan, tapi kerana karantin. Bukan kerana kesibukan tapi kerana karantin ya. Mana tak sibuk dah kita duduk di rumah dah lama. Jadi Allah dah tentukan masa kita duduk di rumah lama baru-baru ni. Alhamdulillah, sudah tentulah banyak hikmah di sebalik di mana kita di PKP kan. Duduk lama di rumah. Yang paling nampak sekali ialah kita bersama keluarga kita sepanjang masa. Dan lamanya masa tu, siang, malam, pagi, petang, 3 bulan tu dengan keluarga kita. Jadi rasa sehingga masa Ramadan kita bersama keluarga, sampailah Syawal kan, bersama keluarga, dan selepas itu. Jadi walaupun keadaan itu tak membenarkan kita bebas, tapi sebenarnya ketika itu kita sedang berada bersama keluarga kita. Dan di situlah kita akan merasakan bahawa ada banyak perkara yang kita boleh lakukan bersama keluarga. Untuk apa? Untuk mendidik agama kepada keluarga kita. Itulah masanya yang Allah beri pada kita rupanya. Hebat ya? Hebat, Masya Allah. Berapa ramai yang jadi imam kan? Yang tak jadi imam, jadi imam. Ayah tak pernah jadi imam kan? Mula-mula tersyasyul, tapi lama-lama tak apa dah. Maknanya itu satu perkara yang sangat baik. Baik tuan-tuan dikasihi dan sidang hadirat yang kasihi, alhamdulillah. Mohon maaf ada 2 kali jemputan suruh datang sini, saya tak dapat. Memang saya keluar masa tu. Kebetulan habis PKP ni ada juga saya keluar. Jadi tak dapatlah saya nak hadir. Jadi alhamdulillah malam ni dapat saya hadir. Sama-sama kita untuk menelaah kembali pelajaran kita yang telah sudah, agak-agak yang telah sudah tu tak lupalah dah diamalkan masa PKP baru-baru ni ya, insya-Allah. Baik, untuk hari ini saya bacakan dulu ada satu hadis yang dibacakan oleh Sayyidatina Ummu Salamah. Dia menyifatkan bacaan Rasulullah tu macam mana, disebut أنها نعتت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا. Maksudnya bahawasanya beliau, yakni Sayyidatina Ummu Salamah Ummul Mukminin, beliau menyatakan bahawa sifat bacaan Rasulullah itu adalah bacaan yang jelas. Jelas maknanya tak ada terselindung. Suara Rasulullah membaca huruf-huruf itu jelas. Bacaan jelas antara sebutan satu huruf dengan satu huruf. Kalau huruf tu berbaris, jelaslah barisnya. Kalau depan ke bawah ke atas ke. Kalau huruf tu mati, jelas pula huruf tu dari sudut. Kalau sekiranya berlaku gunnah dan sebagainya. Dan maksud di sini ialah jelas sebutan makhraj dan sifat. Dulu awal-awal ketika kuliah saya dulu, saya terangkan tentang makhraj sifat itu sangat berkaitan rapat. Ya,
Terutama sifat-sifat huruf ini sangat berkaitan rapat dengan bagaimana cara membacanya untuk menepatkan bacaan. Kita cuba mencari sehingga tepatlah bacaan macam mana kiraat ataupun bacaan Rasulullah SAW itu sendiri. Baik tuan-tuan dikasihi, malam ni saya nak pergi kepada satu huruf syafatan lagi, huruf yang duduk bibir. 3 dah selesai. Yang selesai tu huruf ba, huruf waw, huruf fa dah selesai. Malam ni saya nak bawa kepada huruf mim. Huruf mim ya. Huruf mim ni juga duduk di bibir. Nak sebut huruf mim, bibir buka, katup. Atau mim lah. Buka, katup. Mim ya. Kalau keadaan bibir kita katup, kita bukalah. Kemudian katup balik dia jadi mim ya. Mim. Begitu ya. Kalau ejaan bahasa Melayu dia MIM lah, mim kan, senang dia, adalah boleh dieja dalam bahasa Melayu. Ataupun kalau kita nak terjemahkan mim tu, kalau Jawi dia jadi M lah kan, kalau bahasa Melayu jadi M ya. Ada juga huruf-huruf bahasa Arab ini kita tak dapat nak terjemah dalam Romanize, dia tak ada lah. Dia tak ada huruf dalam Romanize, dia memang khusus untuk ada dalam bahasa Arab saja kan. Macam huruf ain tak ada lah Romanize, mana nak cari tak ada ya. Huruf ghain tak ada Romanize ya. Tapi kalau mim ni barangkali bolehlah kita kata bahawa kita boleh match dengan huruf M lah, mim ni kalau dalam Jawinya ya. Baik. Makhraj syafatan, 2 bibir, iaitu bibir, 2 bibir dalam keadaan biasa, tak ada kemam lah. Jangan sebut mim seperti ini. Bukan, tu bukan mim. Mim ni duduk bibir luar je. Dan mim ni kedudukan dia, muka kita masam sikit lah. Masam sikit. Nak sebut mim ni dia masam sikit muka. Jadi masam tu macam mana tuan-tuan? Mencebek ke bawah lah kan. Jadi gitulah. Mim. Tu mim ya. Kalau senyum tu huruf ba. Kalau senyum tu huruf ba. Kalau huruf ba senyum lah. Ba. Senyum tu ba lah tu. Tapi kalau memasamkan muka, itu huruf mim. Itu kadang-kadang kalau kita baca huruf mim yang mati di akhir, muka kita agak masam sikit. Dia tepatlah bunyi dia. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Mim tu mati ujung kan? Huruf mim betul? Jadi kita ujung masa nak bunyi mim itu, mulut tu agak berubah, muka kemasaman sikit. Dia tepat, nanti dia akan tepat sebutan dia. Okey. Contoh kita buat Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi kalau muka tu cantik je, Bismillahirrahmanirrahim, senyum kan? Itu bukan huruf mim. Itu adalah bentuk huruf ba. Huruf mim ni mulut kita dalam keadaan, muka kita dalam keadaan muka macam masam lah, bibir tu menurun ke bawah. Bukan begini, tapi begini. Boleh ya? Baik. Kemudian tu sifat dia. Sifat dia sifat berlawanan. Dia ada sifat berlawanan, dia ada sifat tunggal. Sifat berlawanan dia ialah pertama jahar, yang kedua tawassut, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima idlaq. Sifat tunggal dia bersama dengan huruf nun, dia ada sifat dipanggil gunnah ataupun dengung. Penjelasan dia Ustaz sebelah. Sifat berlawanan bagi mim ialah pertama dia jahar. Jahar maknanya nyaring atau nyata pada bahasa. Dalam pada istilah ialah nafas tertahan ketika menyebutnya kerana kuat berpegang pada makhraj dia. Maknanya tak keluar nafas lah. Kalau sebut huruf mim, mana tak ada nafas keluar kan? Mim. Tak ada nafas keluar ya? Kita boleh rasa ya? Nafas kita tidak akan rasa nafas tu keluar. Kalau kita sebut huruf fa, dia huruf yang lawan jahar, huruf hamas, kita boleh rasa ada angin keluar ya? Kita sebut huruf fa kan, fa. Beza dengan mim itu dia tak ada angin lah, itu maksud dia ya?
Kalau nak bunyikan angin memang tak dapat dah, memang tak ada pun. Dia huruf ni huruf yang jahar. Yang kedua sifatnya ialah dia bersifat tawassut. Tawassut maknanya pertengahan, kan? Dalam bahasa Arab ni kan banyak digunakan lah. Saya ingat dulu kalau belajar silat dulu kan, yang duduk tengah-tengah gelanggang macam mana tu dia nama wasit kan. Daripada dalam bahasa Arab tu tawassut tu wasata, duduk tengah-tengah tu ya. Wasit tu orang yang buat kerja tengah-tengah sebelum orang ni berlawan ni, dia mula kan, orang ni lawan dia tengah, dia panggil orang tengah ya. Huruf mim ini sifatnya tawassut. Pada istilahnya ialah suara pertengahan antara syiddah dan rukhawah semasa menyebut hurufnya. Maksudnya ialah huruf ini ada 5 huruf yang tawassut. Lam, nun, ain, mim, ra, lin, umar. Bawah tu ada catatan dia, tulis nombor 5 kan. 5 huruf yang bersifat tawassut, iaitu dia antara syiddah dan rukhawah. Syiddah ni tertahan suara, rukhawah terlepas suara. Huruf mim ni duduk tengah-tengah, dia tahan dan lepas sedikit suara. Jadi huruf mim itu dalam keadaan yang tawassut, pertengahan antara tahan dan lepas, tengah-tengah ya. Apa kita nak buat contoh mim ni? Kalau misalnya kata mim itu dia dalam keadaan mati atau sukun, maka mim itu kita akan bunyi dia pertengahan saja suara kita. Kita tahan tapi kita lepas sikit ya. Tapi kalau sekiranya huruf yang selain daripada huruf tawassut ini, daripada 5 huruf ini, kalau dia syiddah tahan terus suara, tak boleh langsung lajak. Contoh huruf hamzah duduk dalam syiddah. Kalau hamzah tu mati, dia melekat suara tu menyebut dia. Contoh ma'kul, ma'kul, melekat kan huruf hamzah tu. Tapi huruf mim ni kalau dia mati, dia ada lebih sikit. Jangan kita tahan tak, bunyi abwalahum, abwalahum, dia jadi syiddah. Kalau lebih pula amwalahum, dia jadi rukhawah. Dia tengah-tengah antara tahan dan lepas, jadi amwalahum. Dia ada sedikit menahan dan melepaskan sedikit saja suara, duduk di pertengahan antara syiddah, tahan suara, dan rukhawah. Ini huruf mim. Nanti kita akan latih pada huruf ni di belakang nanti insya-Allah. Yang ketiga sifatnya ialah huruf mim ni istifal. Istifal ini ialah tak terangkat lidah ketika menyebut hurufnya, dia ringan saja. Bagaimana cara sebutan dia? Huruf istifal banyak. Ada 22 huruf istifal. Ada 7 saja huruf yang bersifat isti'la, lawan dia. Jadi ramailah maksudnya yang bersifat istifal huruf ini. Macam tu kalau disilahkan orangnya, ramailah, banyaknya huruf bersifat istifal. Macam mana aturan kita nak menjadikan huruf tu istifal, nak sebut bunyi istifal? Begini. Dulu waktu kuliah saya yang pertama dulu, saya dah bacakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kalau wazannya pada kalimah abata, masih ingat lagi? Abata. Jadi kalau mim itu bagi atas sama dengan abata, kita bunyikan level yang sama. Abata ma. Dia jadi bunyi juta lah, ma lah. Abata ma. Jadi kalau tuan-tuan jumpa huruf mim bagi atas, ma, jangan bunyikan selain daripada itulah. Bunyikan ma ke, mo ke, dah tak ada. Dia abata ma. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Jangan bismillahirrahman. Kalau dah ma tu dah pergi ke lain dah tu kan. Tidak istifal lah tu. Mungkin bunyi nak istifal, tapi dia mungkin istifalnya berlebihan bunyinya, ataupun dia tidak tepat di sudut istifal. Yang tepatnya ialah wazan abata ma. Ada berapa huruf istifal? Ada 22 kan. Thabata, izzun, man. Okay, yang panjang tu banyak kan huruf tu, ada 22. Kalau kita nak buat tha, abata, tha, itulah
abatama, abatana, tu huruf-huruf istifal semua kan. Nanti kalau kita nak sebut, contoh ketelajak kita nak sebut dia, ataupun kita rasa macam tak berapa yakin bunyi dia, ambil wazan ini, abatama. Contoh, cuba tuan-tuan sebut abatama, abatama, abatama. Tuan-tuan tengok, ada tak suara saya naik ke hidung? Mim itu ada tak? Kalau naik ke hidung apa bunyi dia? Abatama. Betul? Ma kan? Abatama. Beza tu. Sepatutnya abatama. Dia takkan jadi abatama. Okay? Atau selain daripada itulah. Ikut dialek kita ke abatama. Kan? Kerana kita orang Perak Utara tak ma, abatama. Tak boleh lah. Dia mesti abatama. Itu sebutan dia. Ini dikira sebagai wazan istifal. Boleh ya? Jadi kadang-kadang kalau kita tengok budak-budak mengaji tu, Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, dia panggil mubalaghah. Mubalaghah ni makna takalluf lah, berat bunyi dia, tak tepat tu. Yang istifal patutnya Bismillahirrahmanirrahim. Lama abatala abatama, abatasa abatada. Ada bunyi macam tu je. Kalau dia berbaris ya, tak boleh lebih. Itu istifal. Yang keempat sifat huruf mim ialah infitah. Lawannya itbaq. Itbaq ni huruf yang menyentuh lidah tepi kita, tepi lidah atau mana-mana lidah menyentuh kawasan lelangit, itu huruf itbaq. Ada 4 je. Huruf sad, huruf dad, huruf ta, huruf dha. 4 huruf saja itbaq. Lawannya ialah infitah. Huruf mim termasuk dalam infitah. Jadi kalau dibaca, huruf ini terbuka ruang antara lidah dan langit-langit ya. Kita sebut ma, kan terbuka tu, tak ada melekat tepi lidah ke langit dan sebagainya, tak ada kan. Yang kelima sifat huruf mim ialah idlaq. Ada 6 saja huruf idlaq ya. Firrun min lubbin ni, fara mim nun lam ba. 6 saja huruf yang bersifat idlaq, yang lain ismat. Apa maksud idlaq? Ialah huruf mim ini dari segi bahasanya dia tergelincir, dia lancar, mudah sebut. Okey, menyebut dengan mudah kerana sebahagian hurufnya keluar dari hujung lidah dan sebagainya keluar daripada 2 bibir. Jadi mim ni keluar daripada 2 bibir. Jadi tak adalah berio nak nyebut huruf mim ya. Jangan berio nak sebut huruf mim. Dia keluar saja je. Kalau dia berbaris keluar macam tu je ya. Ma, mu, mi, macam tu je. Tak ada kita berat-beratkan. Jangan kita tekan dia. Ma, tak perlu macam tu ya. Dia ma saja. Dia huruf yang bersifat idlaq. Dia tergelincir, mudah sebut ya, mudah sebut ya. Kemudian sifat tunggal bagi mim, dia bersama dengan huruf nun, iaitu sifat dipanggil ghunnah. Ghunnah ni ialah bunyi dengung. Bunyi dengung ni di mana tuan-tuan? Di kawasan rongga hidung. Dengung ni kawasan rongga hidung. Tapi walau bagaimanapun, maksud ghunnah itu bukan songau ya. Bunyinya disebut suara lunak lagi merdu. Itu ghunnah. Suara lunak lagi merdu yang keluar daripada batang hidung, daripada khasyum, bunyi lunak dan merdu. Ketika mana? Ketika dia mati, ketika dia sukun ya. Huruf nun dan mim ni ketika dia sukun jelas sangat bunyi dengung, dan dia mengakibatkan pada tempat-tempat tertentu mengakibatkan bunyi ghunnah itu sehingga bacaannya 2 harakat. Contoh mim jumpa mim, contoh kan. Mana mim mati jumpa mim, contoh, pun mengakibatkan dia bunyi dengung atau ghunnah. Ingat ya, ghunnah ini suara lunak lagi merdu. Ini disebut dalam kitab begitu. Lunak lagi merdu, keluar daripada batang hidung, daripada khasyum. Beza dengan sengau. Sengau tak lunak sengau tidak merdu. Jadi kalau tuan-tuan baca nanti huruf-huruf yang ghunnah, bunyi ghunnah,
Jangan bunyi sengau ya. Bunyi lunak, sedap bunyi dia. Nanti kita praktis. Baik. Sekarang kita praktis huruf ini insya-Allah. Huruf ma, mim tadi bahagian atas. Jadi abatama, betul ya? Abatama. Saya tak masuklah hidung pun. Abatama. Keluar kat mulut saya tutup hidung ni. Abatama. Ma, kan? Kalau tuan-tuan cuba tuan-tuan letak jari tuan-tuan dekat lubang hidung ni, tuan-tuan sebut abatama. Kalau naik abatama. Tu maknanya tak tepat lah. Dia keluar ke hidung tu, dia keluar ke mulut je. Abatama. Cuba. Ayuh abatama ya. Okey. Jadi kita baca ni. Tuan-tuan ingat lagi lagu macam mana? Irama. Kau dah lupa. Yalah. Berapa bulan lagi tu tak jumpa, tak lupa dah irama ya. Baiklah, saya bacakan. Cuma sebutan, ini saya nak beritahu, sebutan suara kita baca Quran ni tuan-tuan, kita kena cari suara yang paling bagus sekali. Sebab Rasulullah pesan dengan kita, cari suara yang paling bagus dari sudut tajwidnya, dari sudut iramanya. Rasulullah suruh hasinul Qur'ana bi aswatikum. Ya. Bukan suara kamu ketika membaca Al-Quran. Hassinu, perintah tu. Hassinu. Rasulullah SAW suruh kita perelokkan bacaan Quran. Hassinul Qur'ana, perelokkan Quran itu bacaannya dengan suara-suara kamu. Bi aswatikum, jamak tu bi aswatikum, menunjukkan bahawa kita ni Allah jadikan banyak suara, macam-macam suara dia. Jadi kita pilih suara yang paling bagus sekali untuk baca Quran. Nak sebut huruf Quran, macam sebut abatama tadi kan, ma, sebutannya ma, jangan baca ma, jangan baca mo. Boleh tak? Begitu. Baik. Sekarang kita bacakan. Saya baca dululah. Tuan-tuan dengar je dulu. Saya buat dulu ya. Sebutannya ma ya, abatama. Jadi saya baca. Ma man walimamna minal mumni mumaman walimama. Bubu irama lah sikit kan. Baca Quran macam tu lah. Jangan baca Quran tu tak bunyi dan suruh irama kan mengoreh bunyi kan. Jangan. Okay. Jadi kita cukupkan contoh seperti berlaku gunah. Mim bagi dua tu menunjukkan mim ada mati dalam tu, jumpa dengan waw. Macam mana bunyi gunah bagi dua jumpa waw, mim jumpa waw ni? Kita bunyikan dia merdu. Bunyi gunah tu lunak dan merdu. Cuba tuan-tuan dengar saya baca. Macam tu. Kalau tu bunyinya gunah lah tu. Ma man walimamna tu bunyi gunah. Bunyi naik ke hidung dan direngan, sedap bunyi dia. Itu dipanggil gunah. Jangan bunyi sengau. Macam mana bunyi sengau? Mau. Bunyi lemau kan. Tu sengau tu. Itu sengau. Mau sengau. Mau tu bunyi dengung, dipanggil gunah, bunyi suara dekat khasyum. Okey. Ni praktis dia, okey. Cuba tuan-tuan satu-satu saya tunjuk. Mau. Cuba. Walimamna. Mam tu matiin mim tu kan. Sifatnya tawasud, betul? Dia ada gunah di situ. Jadi bunyi sifat gunah dan tawasud tu banyak tu je. Mamna macam tu je. Jadi tak boleh walimamna, ada lebih. Itu jadi rokhawah. Atau kita tahan suara. Mamau walimabna tu jadi syiddah. Huruf ni dia tawasud, tengah-tengah antara lajak dengan tahan. Okey. Saya ulang sekali lagi.
man walimamna. Sila. Aywa. Minal mumni. Gitu. Mumaman walimama. Aywa. Jadi tak adalah yang pertama tadi ujung walimama, tak jadi lagi tu, tak sama. Wazan mesti semua sama ya bunyinya ya. Sekarang kita senapas. Saya baca dulu baru tuan-tuan buat lepas ya. Man walimamna minal mumni mumaman walimama. Cuba tarik nafas. Mula. Aywa. Jadi nampak suara tu apa, keluar dah tu kan. Dah lama tak keluar, nak beriama kan. Janggal-janggal sikit tak apa. Baik. Kita baca yang laju sikit. Okey. Itu dia menamakan irama, itu dinamakan bacaan yang tartil, lambat kan. Kiraan tu lambat kan. Jadi laju sikit pula. Man walimamna minal mumni mumaman walimama. Laju sikit, cuba. Aywa. Tu biasanya jadi bacaan seperti bacaan tadwir lah. Pertengahan dia laju sikit nah. Ada satu lagi bacaan dia panggil hadar tu, dia laju betul lah. Itu biasanya untuk orang menghafal je. Jadi kalau baca hadar tu tak adalah irama kebiasaannya, dia laju je. Okey. Man walimamna minal mumni mumaman walimama. Macam tu je lah. Cuba tuan-tuan baca, sedia mula. Hadar. Man walimamna minal mumni mumaman walimama. Itu bacaan hadar. Jadi dia tak adalah birama sangat. Jadi kalau kita baca yang bacaan kedua, masih ada irama sikit lagi. Contoh, man walimamna minal mumni mumaman walimama. Masih ada lagi itu. Tapi kalau bacaan yang pertama tadi, itu bacaan lambat. Dia panggil tartil, wazan tartil lah. Itu lambat, memang jelas satu-satulah. Gitu saja ya. Baik tuan-tuan, kita pergi kepada ayat. Ayat yang pertama ialah daripada surah An-Nas, min suratin Nas, ayat kedua. Mim yang baris satu, pendek. Ni kadang-kadang tahlil ada orang baca panjang ni, Malikin Nas, ayat ni pendek. Malikin Nas pendek ya. Cuba, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sila. Kita baca tartil. Malikin Nas, Malikin Nas. Jadi kita tak naik hidung kan, kita malikin, malik, tu kan, bukan ke mulut dia, abatama tadi kan. Malikin Nas. Kemudian suratul Fatihah kita biasa baca ayat keempat, dia panjang. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Kemudian tu mim yang panjang. Kemudian mim yang mati, sebelumnya dimatikan huruf yang berbaris
fathah atas kalimahnya amwat. Surah Baqarah ayat 154. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Cuba. Jadi kita sebut amwat. Macam tu. Jadi bunyi tawassut amwat jadi ya. Jadi kalau misal kata kita bunyi syiddah, dia akan jadi amwat, jadi amwat nanti. Kalau kita tahan suara, dia akan jadi amwat sini. Itu adalah sebutan yang tidak tepat ya. Dia panggil tatnin, dia terberanak di situ ya. Yang sebetulnya lah ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Kalau kita baca laju sikit pun dia tidak berubah. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Cuba. Aywa. Kemudian tu huruf mim yang mati di akhir. Ya. Kalimahnya Ar-Rahim ya. Ar-Rahmanir Rahim. Luarkan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bunyi hi saja kan. Yang 4 harakat tu hi saja. Mim tak masuk campur lagi. Jangan buat tanda-tanda mim nak masuk dah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Macam nak cari mim dah. Jangan. Hi saja. Ar-Rahman Ar-Rahim. Hi saja. Ar-Rahmanir Rahim. Ujung baru mim mati dengan tawassut dia. Cuba. Aywa. Ar-Rahmanir Rahim. 6 harakat. Aywa. Kemudian tu suratul Jin ayat 8. Mim yang bagi depan. Baik, saya pesan daripada dulu, kalau jumpa huruf bagi depan, jangan lupa untuk sedikit muncungkan. Apa-apa huruf sahaja, kalau dia bagi depan je, mulut kita nampak sedikit muncung. Okey, ini pendek ya, satu baris satu saja, tanpa harakat panjang ya. فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Cuba. Ada bagi depan ada berapa tu? Mim, shin, ha kan? Keadaan tu mesti muncung sikit semua, okey? Fawajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba. Cuba. Aywa. Kalau baca laju pun فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. Cuba. Aywa, mim bagi depan. Kalimah dia buat tusallimu. Jadi kekal lah. Jangan ubah ya, sebab dia mat ya. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Cuba.
Kalau kita baca laju sedikit, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sila. Jadi ala tu pun kira laju lah 4 rakaat dia kan. Sama wazan dia. Dan surah Maryam, mim yang mati tapi sebelumnya baris depan mematikan dia. Okey. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Tu bacaan tu laju sedikit kan? Beza dah. Jadi bila bacaan tu laju, jadi wazannya lajulah. Dia tak adalah berlama-lama. Kemudian surah Al-Waqi'ah, mim itu bagi depan dan mim itu mati. Sebelumnya matikan mad yang bagi depan. Wa dhillim min yahmum. 2 rakaat dulu. Wa dhillim min yahmum. 4 rakaat. وظل من يحموم. Kemudian tu suratul Baqarah ayat 261, mim bagi bawah bagi 1. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sebutannya mi lah ya, mi. Dia bagi bawah mi, betul-betul bunyi mi lah. Tak susah kan, kita dah biasa dengan mi kan. Mi goreng, mi biasa kan. Jadi senang mi. Tak bunyi me. Jangan bunyi me kan. Kadang bunyi me lah, tak mau. Mi ya. Mi, betul-betul mi ya. Sekarang mi panjang 2 rakaat. Wa akhadna minkum mithaqan ghalidha. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Surah Ali Imran ayat 35, mim mati. Ada 2 tempat. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك. Jadi kita sebut qalatim kan, im tepat إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك. Laju sedikit. Aywa. Ini akhir sekali surah Al-Waqi'ah ayat 42. في سموم وحميم. في سموم وحميم. في سموم وحميم. Aywa, yang dinamakan mad aril sukun kan nama dia tu. Jadi kalau jumpa yang mad aril sukun, mad ni sebutan mad tu jelaslah. Jangan terpengaruh dengan huruf nun di depan ke huruf mim ke ya.
ataupun huruf-huruf yang lain, biasa nun dengan mim lah nampak. Kadang-kadang kita nak bunyi sengau tu, wahami, nak sengau, bunyi sengau, wahami ke wahami, wahami, mi, betul-betul bunyi ikut mulut. Last mim tu barulah kita matikan, barulah sedikit bunyi gunah dan tawassut dia. Okey. Baik tuan-tuan dikasihi, alhamdulillah. Di malam ni saya baca tadi hadis daripada Sayyidatina Ummu Salamah, kemudian makhraj huruf dua bibi mim ini, sifat-sifat berlawanannya saya jelaskan, sifat tunggalnya kita dah baca. Saya dah applykan bunyi dia pada latihan ma wal mamna tadi, dan akhir sekali kita baca semua ayat-ayat ini. Mudah-mudahan ada sedikit bekalan lah untuk kita dan boleh kita amalkan sentiasa. Inilah bacaan bagi huruf mim di dalam Al-Quran. 29 huruf mim, inilah cara bacaan dia, insya-Allah. Mudah-mudahan kita mendapat kebajikan daripada membaca ayat-ayat Quran ini, biarpun satu huruf. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah SAW pesan kita membaca Quran itu satu huruf saja. Man qara'a, siapa yang baca, barang siapa yang baca satu huruf daripada Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, kita baca satu huruf je. Mana ni tuan-tuan, yang kita tekankan satu huruf mim je kan. Falahu bi hasanah, dan baginya satu kebajikan. Bukan satu, tambah lagi, wal hasanatu bi asyri amsalihah. Satu huruf itu kebajikan satu ganda dengan 10. Satu huruf kita baca, 10 gandaan pahala Allah beri untuk kita saham pada malam ni. Berapa banyak huruf kita baca selain daripada huruf mim, dan kita memang menekankan bagaimana nak sebut huruf mim. Ya, itu saja, insya-Allah kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim, irhamna. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman sadiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.